Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang satu sukan yang sekarang ini semakin popular, iaitu sukan volleyball ataupun dikenali sebagai bola tampar. Pada mulanya sukan volleyball ini dikatakan diperkenalkan oleh seorang profesor, iaitu Profesor William G. Morgan, yang menamakan sukan ini sebagai sukan minto net, iaitu melepasi net maksudnya. Konsep bola tampar sebenarnya adalah mengikut konsep badminton, melepasi net, iaitu permainan ini melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama akan menghantar bola ke pihak yang kedua. Pihak yang kedua, sekiranya pihak kedua gagal membalas kembali bola ke pihak pertama, maka pihak pertama akan mendapat markah. Secara asasnya konsep bola tampar sama dengan konsep badminton. Bola tampar berkembang dari semasa ke semasa, sehinggalah wujudnya persatuan-persatuan yang terkenal di peringkat yang tinggi, iaitu peringkat antarabangsa, iaitu Persatuan FIVB, yang telah diperkenalkan pada tahun 1947. Seterusnya di Malaysia juga tidak kurang perkembangan bola tampar juga berlaku di seluruh negara, termasuk negara Malaysia. Bagaimana permainan ni, bola tampar ini bermula di tanah Melayu pada ketika itu adalah, yang pertama sekali pasukan daripada China, iaitu universiti yang terdapat di Hong Kong, telah membawa satu pasukan volleyball untuk mengadakan pertandingan persahabatan dengan pasukan-pasukan yang terdapat di negeri Malaysia, untuk mengadakan pertandingan sahabatan antara negeri-negeri yang terdapat di Malaysia, seperti negeri Pulau Pinang, negeri Kedah, negeri Singapura dan sebagainya. Setelah berlaku perkembangan yang pesat tentang permainan bola tampar ini, maka Malaysia juga mewujudkan satu persatuan satu persatuan bola tampar Malaysia, iaitu MAVA, yang dikenali sebagai MAVA. MAVA merupakan satu organisasi yang amat berpengaruh pada sekitar tahun 1990-an, kerana MAVA telah menganjurkan lebih banyak pertandingan bola tampar, sama ada di peringkat remaja ataupun di peringkat yang lebih tinggi. Antaranya adalah remaja wanita Asia, bola tampar mini bawah 12 tahun, bola tandingan bawah 15 tahun, bola tampar pantai, liga bola tampar semi pro. Kejohanan-kejohanan ini mendapat sambutan ramai oleh rakyat Malaysia pada ketika itu, dan perkembangan ini berlaku semakin ramai orang mengenali pertandingan bola tampar ataupun sukan bola tampar itu sendiri. Jika anda ingin mencuba satu permainan yang baru, cubalah permainan bola tampar. Jika anda ingin belajar ataupun ingin tahu lebih lanjut tentang bola tampar, lihatlah video kami sehingga habis. Sekian, terima kasih. Saya hendak berkongsi tentang pengadil. Seperti kita tahu, dalam setiap permainan sukan seperti bola sepak, tenis dan pelbagai sukan-sukan yang lain, akan ada pengadilnya. Hal ini kerana pengadil bertujuan untuk menjaga dan mengawal permainan tersebut. Ini saya nak berkongsi tentang pengadil bola tampar. Dalam bola tampar, kita ada dua referee. Referee pertama dan referee kedua. Kedudukan referee pertama berada di hujung jaring di luar gelanggang, manakala kedudukan referee kedua berada berhadapan dengan referee pertama. Tugas referee pertama adalah mengawal permainan dari awal sampai akhir, yang mana keputusan referee pertama adalah muhtamad. Manakala referee kedua, tugas dia hanyalah untuk membantu referee pertama, dan dia perlulah mengawal skor dan mengawal masa juga. Dan referee kedua perlu menyemak posisi ataupun kedudukan para pemain bola tampar.
Dengan adanya pengadil, maka permainan dapat berjalan dengan lancar dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sekian, itu sahaja daripada saya tentang pengadil bola tampar. Terima kasih. Ingin menerangkan gaya-gaya dan isyarat pengadil dalam bola tampar. Yang pertama, pengadil bahagian atas. Untuk memulakan sesebuah perlawanan, pengadil haruslah mengangkat tangan kanan ataupun kiri mengikut pasukan mana yang melakukan servis. Contohnya pasukan di sebelah kanan melakukan servis, pengadil mengangkat tangan kanan dan membuat begini sambil meniup whistle. Itu untuk memulakan servis. Seterusnya, untuk masa hentian ataupun dalam bahasa Inggerisnya time out, kedua-dua pasukan harus memberhentikan permainan seketika. Semua ahli pasukan akan keluar gelanggang untuk berehat seketika. Dia punya isyarat macam ni, begini. Ini isyarat untuk masa hentian. Seterusnya, untuk mengakhiri set, pengadil menggunakan isyarat macam ni untuk mengakhiri sesebuah set. Bila sesebuah set sudah diakhiri, kedua-dua belah pemain harus menukar gelanggang, dan pengadil menggunakan isyarat begini untuk menukar gelanggang, sama ada tangan kanan di hadapan ataupun tangan kiri di hadapan untuk menukar gelanggang. Seterusnya, untuk pemain melakukan penggantian, pengadil akan menggunakan isyarat macam ni untuk melakukan penggantian. Seterusnya, dalam bola tampar terdapat banyak kesalahan. Antaranya ialah kesalahan mengadang. Kalau kesalahan mengadang, pengadil akan menggunakan isyarat macam ni. Itu untuk kesalahan menghadang. Seterusnya, jaring disentuh oleh pemain atau bola. Warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada peraturan-peraturan bola tampar. Pertandingan bola tampar dilaksanakan mengikut Undang-Undang Persatuan Bola Tampar Amatur Malaysia ataupun MAVA dan peraturan-peraturan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM. Umumnya kita mengetahui bahawa peraturan-peraturan bola tampar mempunyai 17 peraturan-peraturannya. Pertama, pertandingan bola tampar diadili oleh dua orang pengadil, iaitu pengadil pertama dan pengadil yang kedua. Yang kedua, setiap pasukan perlu terdiri daripada sekurang-kurangnya 6 orang pemain dan tidak melebihi 12 orang pemain yang berdaftar. Yang ketiga, servis hanya boleh dilakukan selepas pengadil pertama meniup whistle. Yang keempat, servis perlu dilakukan oleh setiap pemain mengikut giliran yang sah. Seterusnya, yang kelima, setiap pemain yang melakukan servis tidak dibenarkan untuk memijak garisan belakang. Yang keenam, setiap pemain boleh menyentuh bola hanya dengan sekali sentuhan sahaja dan pemain boleh menyentuh bola dengan mana-mana anggota badan. Ketujuh, setiap pasukan hanya boleh menyentuh atau memainkan bola dengan 3 sentuhan sebelum menghantar ke gelanggang pihak lawan. Pengiraan ini tidak termasuk dengan sentuhan bagi mengadang. Yang ke-8, mengadang hanya boleh dilakukan oleh pemain bahagian hadapan sahaja. Yang ke-9, pemain barisan belakang boleh menukar rejaman, tetapi mestilah di luar kawasan serangan. Ke-10, pemain dilarang menyentuh mana-mana bahagian jaring atau memasuki kawasan pihak lawan. Yang ke-11, setiap pasukan boleh melakukan 6 pertukaran dalam setiap set permainan bila-bila masa dengan kebenaran pengadil. Pemain yang ditukar perlu diganti dengan pemain yang sama apabila pertukaran dibuat semula. 12, setiap pasukan boleh meminta 2 kali time out dalam satu set permainan dengan kebenaran pengadil. Yang ke-13, mata kemenangan ialah 25 yang dikira secara pengiraan pingpong. Apabila kedudukan mata 24-24, lebihan 2 mata diperlukan untuk menentukan kemenangan. Seterusnya, yang ke-14, set penentuan hanya 15 mata sahaja digunakan, untuk lebihan 2 mata diperlukan untuk menentukan kemenangan. Yang ke-15, antena berfungsi untuk memastikan bola masih di dalam kawasan permainan semasa bola masuk ke dalam kawasan pihak lawan. Seterusnya, nombor 16, setiap pasukan hendaklah memakai jersey yang mempunyai nombor.
Yang terakhir, 17. Permainan akan dijalankan mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh International Volleyball Association. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Ghazali akan menerangkan salah satu teknik di dalam permainan bola tampar, iaitu servis. Servis adalah kemahiran paling penting bagi setiap pemain bola tampar. Servis yang baik akan meletakkan pasukan lawan dalam keadaan bertahan dan tidak mampu membuat serangan. Pemain dengan ahli pasukannya yang mempunyai pelbagai gaya servis mempunyai kelebihan berbanding pasukan yang ahlinya mempunyai gaya servis yang sama. Gaya servis yang berbeza-beza boleh menjadi strategi untuk menyukarkan pihak lawan. Servis merupakan satu teknik untuk memulakan permainan dan ia dilakukan daripada bahagian belakang luar gelanggang. Terdapat 5 jenis servis di dalam permainan bola tampar. Yang pertama, servis bawah. Yang kedua, servis atas. Yang ketiga, servis apungan. Yang keempat, servis lompat. Dan yang terakhir ialah servis kitaran. Semuanya 5. Mari kita lihat contoh-contoh servis di dalam bola tampar. Okey, berikut adalah merupakan contoh-contoh gambar servis yang ada di dalam permainan bola tampar. Itu saja daripada saya. Terima kasih.